Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat dihimpunkan pada pagi ini, dapat dipertemukan pada hari ini dan juga dapat diperkenalkan kita pada hari ini dalam satu majlis yang kalau kita telusuri sangat disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang merintis jalan, dia berusaha, dia menyertai, dia menyumbang, dia terlibat dengan satu tujuan untuk nak mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi bersempena dengan tajuk kita pada hari ini, insya-Allah sebelah kaki kita sudah melangkah ke syurga, insya-Allah. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang berusaha, Dr. Muhammad Izhar Shah bin Datuk Haji Asri, pengarah Hospital Jeli, tuan-tuan, para pengurusan tertinggi Hospital Jeli, para peserta, hadirin yang dikasihi sekalian. Sekali lagi sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ni selain apa yang saya sebut tadi, kita mampu bangun pada pagi ni. Kalau kita jamah hidung masih ada lagi, kalau kita cuba untuk merasai, cuba untuk menghidup masih ada lagi, deria kita berfungsi. Kita buka mulut masih lagi, maknanya mulut tu bunyilah, boleh kita cek. Kita cek pula telinga kita tak. Pagi tadi mudah nak cek, bangun pada tidur bunyi belakang. Tak, maknanya kita masih lagi manusia yang sempurna. Bangun pada tidur, apa perasaan yang kita jenmuakan menunjukkan kita masih lagi manusia normal. Manusia normal, dia ada perasaan gembira, dia ada perasaan sayang, dia ada perasaan marah, dia ada perasaan suka dan macam-macam. Itu adalah menandakan manusia ini normal. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu keistimewaan yang mana disebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ni Allah Subhanahu wa taala bagi saya ya, Allah suruh. Dia kata kepada dia, wasari'u, pakak-pakak berlumba. Jadi hari ni bila kita sebut berlumba ni, nak jumpa dalam sukan, dalam mana-mana tournament, dalam mana-mana games, baru kita jumpa berlumba. Tapi Allah Subhanahu wa taala hantar kita ke dunia ni memang dia ayat dah. Mari ke dunia mengena pakak-pakak berlumba, jangan duduk saja. Berlumba kepada dia ila maghfiratin min rabbikum, supaya kita ni mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita pun pelik, duk suruh cari keampunan lagu mana? Allah Subhanahu wa taala dia tidak suruh saja, tapi ditunjukkan selalu bagaimana cara kita nak berlumba, bagaimana kita nak meraih keampunan dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disambung lagi dalam ayat yang sama, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dia royak pula, apa suruh berlumba ni? Kerana disediakan satu tempat yang sangat-sangat luas. Disebut luasnya kepada dia, arduhas samawati wal ardh. Luasnya lah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk siapa? Disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Kita bila sebut orang bertakwa, kita pun rasa rendah diri tak? Kita kata kita ni payah nak cari takwa. Apa cari takwa? Alah, moga kita kerja hospital, kita kerja klinik, kita jom ngecek apa dia panggil kebersihan, jom hitam mana ada gogak-gogak, mana ada apa dia pelanggar orang panggil apa dia undang-undang dari segi orang panggil hak kesihatan, merokok ke gapo ke cemar ke gapo, kita kata payahlah kita nak jadi orang yang bertakwa. Tapi Allah sebut orang yang bertakwa siapa dia? Allazina yunfikuna fis sarra. Orang yang bertakwa ni orang yang membelanjakan, dia infak, dia guna apa yang Allah SWT beri pada dia. Belanja, tak ketika kita ada duit, belanja senyum bercukup. Tak, hari ni ada orang mari pada mari tak ada tak? Macam saya ni, lorak adik. Kadang-kadang terlupa nak senyum, hok je kecek pun. Lorak banyak benda nak mikir.
kita urus program lagi, nak kecek lagi. Lepas pada ni insya-Allah kena jadi moderator lagi. Jadi dah lepas dah, bukan nak cerita banyak kerja. Tapi kalau kata terlupa nak senyum tu, tolong peringatkan saya. Allah kata allazina yunfikuna fis sarra. Orang yang boleh belanja, boleh guna, boleh infak, boleh beri kat orang fis sarra. Dalam keadaan dia senang. Dia senang pun, dia mudah bahasa. Tak, kau mudah. Kalau pagi-pagi ni muka dia orang ada duit, dia orang senang. Tak ketika ni dak. Kalau pergi kedai, pergi tobek, pergi restoran, pergi catering ke apa dak. Tak ada sudah orang makan, dia bayar dah. Kalau ketika dia senang, mudah. Dan bila lagi dalam keadaan susah, fisarra wa darra, dalam keadaan susah pun gitu juga. Susah dia cara susah, tak kira ke mata-mata kita susah nak kau ring kita pun sekali jadi susah. Mari ke program tak duit-duit, mungkin jabatan boleh bayar dari segi orang panggil perjalanan kita nak mari ke program pun kita buat susah. Di situ sebenarnya Allah nak tengok kita. Masa senang buat, masa susah pun kena buat supaya tolong ikut kemampuan kita. Allazina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiz. Ini juga payah. Ciri-ciri yang kedua Allah SWT kata nak jadi yang bertakwa, nak masuk syurga yang Allah kata luahan tadi, wal kaziminal ghaiz. Apa maksud kaziminal ghaiz? Orang yang mampu menahan marah. Pak tu saya kata orang marah ni orang normal. Doktor ada sini ni kita tanya, kalau orang tilai perasaan marah kena kecek lah, ada putus yang mana ke, ada kesok mana. Dia tak marah ke apa, buat lagu apa pun tak ada perasaan marah. Itu orang tak normal. Jadi kita ni normal ada perasaan marah. Tapi Allah kata orang yang bertakwa ni orang yang mampu menahan marah. Ketika dia marah, dia mampu. Kalau nak tapar dia boleh tapar, nak katak dia boleh katak. Tapi dia sebab apa? Dia tak menimbulkan implikasi yang tidak baik pada diri dia juga pada orang lain. Tapi janganlah pula dak ikut semua benda ni dia apa panggil tahan marah dia. Dak anak tobek pada rumah tak balik pun tak apa, tak marah. Tu tak boleh, tu tak betul. Makna ada ketikanya perlu kita tahan marah, terutama sekali kalau kita bila kita cerita tentang petugas kesihatan, petugas hospital, petugas klinik gapo ni, hak nak kena ada banyak. Kena lebih pada orang lain. Tak. Kalau orang lain itu mungkin skala 20, 30, kita duduk di tempat gini ni dia kena atas pada 70. Sabarlah. Dan bila kita sebut sabar tadi, kita berkata sedaplah demo je kecek tak. Demo boleh kata berlaku hak buat kita. Dia isunya bukan buat. Yang kita kata tadi, yang kita buat bukan boleh hak orang lain, boleh kita. Jadi kita pilih nak saja ke nak boleh pahala. Wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Ciri-ciri yang ketiga pun payah juga. Tapi bila-bila payah pun ramai buat. Sebab dia jadi macam ritual. Setahun berapa kali kita saling dengan orang hak wajib. Tanya hak wajib, ada sunat juga. Kita saling dengan orang berapa kali setahun? Kata saling kat orang tengok kecil besar, orang tengok telek. Berapa dia ni? Buat apa ni? Tak. Ada gapo tak kena ni? Kesok gapo ni? Bila? Hari raya, tak malam raya tu pun pagi raya. Hari kedua tu dah macam basi dah. Apa kita buat? Kita buat kerana dalam suasana kita, dalam ruang lingkup kita, adat kita di Nusantara ni bila rayanya mesti kena salat. Dan tidak salat saja, dia kena kata. Tu saya kata tadi wal afina anin nah, biar betul lah kata. Biar sapa di hati. Jangan mulut kata hati tak lepas. Afina anin nas ni makna sudi memaafkan manusia yang lain. Bila kita sebut guna perkataan afin ni bukan maaf saja, kena sapu. Wa'fu wasfahu. Maaf dan sapu. Buka lembaran baru. Betul dah kita kata kosong-kosong dah. Kosong-kosong. Makna kosong-kosong ni kalau kita ada buku saya ni tulis saja. Sebab bila nak baca kena buka cumi mata tak nampak ni. Tak, tulis sikit pak kita sapu-sapu tu panggil wasfahu. Maknanya kita maaf sungguh-sungguh lah buailah tak ada bitik-bitik ni. Ni maaf patai karang pekak pula. Bekak bukan hak baru ni, ingat pula mari dulu tanpa dak mulut kata maaf dah, maafkan boy tak kosong-kosong dah kita pagi raya senyum petang makan penyek gapo sebab dah pula tu wal afina anin nas. Tiga ciri-ciri tu. Yang pertama saya nak ulang semula ciri-cirinya, kita orang panggil kalau tenaga kita ingin tulang. Kalau kita ada harta tak sayang. Kalau kita tak ada harta pun kita tak sayang juga. Ada orang ni kan, dia duduk siang malam dia berangan-angan. Kalau aku kaya. Benda kalu ni bokeh cak. Benda kalu ni orang panggil kalu kapal terbang, tak boleh turun dalam laut naik semula kalu dak.
Naik ke atas turunnya lebar bawah, naik semula. Tu benda kalu. Kita nak cerita ni, kita lah apa yang kita ada. Kita ni duduk mana? Kemarin kita ada program mana? Program ke apa kemarin? 14 hari bulan kemarin. Ada program ke apa kemarin? Apa malu nak royak. Kalau kita kata kuat-kuat, kalau orang dengar, orang tak ingat, kita tolong ingat. Boleh pahala hari ke pada? Mari bukan ni 10 lagi, mari baru hari ke-14. Tapi malamnya masuk malam yang ke-15. Masuk maghrib dah dikira malam 15. Malam ni 10 Syakban. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak riwayat. Mafhumnya mana cerita lah hadis lagu-lagu mana, ada kata hadis dak yang hadis gotu hadis gani, kita tolak tepi belaka. Tapi dengan satu benda je mesej nak ayatnya, Allah SWT turun. Bila kita sebut turun ni tak sedap mikirlah nak kata turun ke mana, guna tangga ke orang, terbang ke orang. Allah tak suruh kita dah. Tak payah mikir. Nak ayatnya Allah bersedia, Allah ada dengan kita. Apa dia? Allah kata dia nak mengampunkan dosa kita. Ayat saya sebut tadi wal afina anin nas. Jadi semalam malam 15 ni Allah tunggu kita minta ampun. Dia nak ampunkan belaka. Tapi ada orang memilih dia berat mulut. Tak? Berat mulut. Saya sebut tadi allazina yunfikuna fis sarra. Mulut kita ni sakit lagu mana, penat lagu mana pun, jangan lepas keperluan patut malam tadi ni kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia buat alasan. Waktu saya sebut, saya kata pada pengarah Dr. Izhar, saya kata saya nak buat santai dah. Kita tak ada ni sangat, tak usah mari stres-stres. Kita nak cerita ladai pahala bermula di sini. Sebenarnya mula bukan mula hari ni, ini mula kita dihantar ke dunia. Tapi nak sebut biar kita refresh, biar kita ni balik semula ingat yang di mana-mana apa dia adalah berpahala. Kerana kehidupan kita ni sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum nak hantar kita ke dunia, ya royak dah. Passion kita ni apa Allah SWT buat? Ada tujuan apa buat? Kalau program ni tujuan apa buat program ini? Pertama mungkin nak beri ilmu. Yang kedua mungkin nak beri orang panggil peringatan. Sebab tu saya suruh peringat. Kita nak royak sendiri tak pandang, kena panggil orang tolong mari royak. Tak? Itu salah satu mungkin daripada tujuan kita. Dan Allah SWT hantar kita ke dunia ni, dia royak selalu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia ni, manusia dan jin, kecuali untuk tunduk patuh, untuk beribadat kepada aku. Jadi bila kita sebut ibadat, jangan kita nampak atas masjid saja. Hak tu payah kita ni. Bila kita sebut atas masjid saja, masuk bulan puasa kak, ni bukan nak kata sin ni. Ramai daripada petugas kesihatan kita, terutama sekali yang kerja-kerja wak ni, dak kena kerja shift, kemurungan. Awak tanya buat apa ni? Sedap ada demo boleh pergi masjid, boleh buat pahala, boleh semaya tarawih. Apa tu kita? Kita kena kerja, kena jaga orang, kena apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut ibadat ni tadi merangkumi daripada kita celak mata sehingga kita tutup mata. Kita jaga orang sakit ni sunat wajib ke harus? Agak-agak kita. Kalau tak ada orang lain, tak ada orang lain nak cara, wajib. Nah, dalam keadaan biasa ni dia jadi fardu kifayah, kena ada segolongan. Golongan lagu mana kita lah, petugas kesihatan. Saya tak pandang. Mujur tuan-tuan ada, mujur perempuan ada, mujur para doktor ni ada, terlepas orang lain daripada tanggungjawab. Tapi tuan-tuan, perempuan kerana dilatih. Orang panggil terlatih. Sebab tu kita ada bidan terlatih, kita ada doktor terlatih, macam-macam terlatih. Bila terlatih ni tak boleh nak beri alasan tak pandai. Tak boleh nak beri alasan kita kata tak salah kita beri demo pula. Tak boleh. Sebab orang lain tidak terlatih. Bila kita terlatih, maka wajib ke atas kita laksanakan apa yang kita ada. Ilmu kena guna. Selain pada ilmu kita guna, kita juga kena fikir kita ada tanggungjawab. Masa kita saing, kita pilih kerjaya ni, situ telah bermula satu kewajipan ke atas kita. Dan orang lain yang tidak serupa kita, kerana kita ada sudah terlepas. Jadi kita nak supaya betulkan konsep orang-orang sini dijeli ni, petugas kesihatan, bila sebut fardu kifayah apa yang kita faham? Agak-agaklah bila sebut fardu kifayah ni, apa yang kita faham? Saya terlipu bunyi tapi saya biar dia tu nak tutup ayah. Bila sebut fardu kifayah apa yang kita faham? Dia ajar pada sekolah-sekolah rendah lagi tak. Fardu kifayah yang popularnya kalau dalam masyarakat kita membuat aku tak payah.
Itu fardu kifayah. Jadi ni kita nak ubah fardu kifayah ni, betul dah seperti dia kata tadi itu salah satunya, betul. Salah satu, dia ada panjang lagi. Dia baru sebut sikit. Kita ubah lek. Aku buat, kamu tak payah. Barulah kita ni berdamai dengan takdir, kita berdamai dengan orang panggil ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdamai dengan kerjaya kita. Bodoh sungguh. Apa kita perlu takwil orang lain? Dia tak boleh pahala, kita boleh pahala. Patut kita ni bangga. Kenapa kita duduk sini 24 jam, Allah berikan kita pahala. Mari tadi, siapa-siapa yang terima surat jemputan, kalau ada surat, saya ingat doktor dia buat surat dah, panggil mari dah. Surat dah. Mana pada kurang lah, tak ada surat apa di WhatsApp tu ada, maksud jemputan ada. Masa kita terima tu, kalau niat nak mari dah, Allah bagi dah pahala, bermula dah pahala. Tambah kalau kita siap tanda dalam kalender lagi, siap urus anak-anak, patut pagi ni. Kalau tak pandai urus, dia mari jadi stres. Daripada tak mikir benda lain ni. Mikir anak ni buat ke nama rumah, cuti sekolah kan? Lepas tu cuti sekolah ni mak ayah stres. Apa stres? Anak-anak tak tahu letak mana. Kalau sekolah saya juga duduk di rumah. Tambah-tambah lah ni dia ada moga ni. Oh, terbalik dah. Dia ada moga ni. Jadi moga ni satu penyakit baru. Bukan penyakit baru, lama dah lepas 10 tahun dah penyakit ni. Penyakit apa dia? Penyakitnya kalau kita pergi mana-mana, kalau tak bawa ni sanggup kita klik. Tak, kerja lewat apa sanggup kau nak klik. Sanggup biarlah kena marah apa isi borel apa, tak apa, tak boleh. Tak, kalau mari mungkin kita tampering kau, kalau ada paskat dulu lepas tu kelik gelisah tak hidup. Yang kedua pergi mana-mana, yang pertama tak tanya orang lain, suraman tak tanya. Tak, ada wifi. Ada wifi. Itu kehidupan kita, normalisasi yang berlaku dalam masyarakat kita lah ni. Nak cerita tadi, kalau kita tidak urus, kita tak sapa mari. Jadi apa saja usaha yang kita urus tadi sudah dijadi salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bermula dah pahala, tidur apa pahala? Lepas tu susah ke payah nak boleh pahala? Mudah je. Dengan syarat kita ubah konsep daripada saja kepada Nahu wa ta'ala. Okey, bila kita cerita tentang saya sebut tadi nak mari sini, bermula dah pahala. Jadi kita nak ceritanya, kita dah berada sini. Ayat saya baca tadi, nak tak nak kita kena ingat fungsi ataupun tujuan kita dihantar ke dunia adalah untuk nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada dihantar kita ke dunia, tak dioyak dah tujuannya. Dia pun royak pula, ada kerja buat. Ada kerja buat. Dalam satu ayat yang selalu kita baca sama dah, dalam surah Al-Baqarah, dalam tu disebut wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah SWT sebut ketika aku berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak menjadikan di dunia ni seorang khalifah. Bila kita sebut khalifah dalam kepala kita, jadi punah, jadi payah, jadi pening, mesti ngata, stres ni sebab kita faham khalifah ni hak tu lah, hak 4 orang tu. Apa dia? Abu Bakar. Saya sebut, saya ingat saya. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Oh, habis kita tak ada dah lah. Nak habis dah, tak ada dah. Ustaz khalifah tak ada dah. Oh, mati belaka dah. Allah sebut khalifah di dunia. Apa maksud khalifah? Orang yang diberi kerja. Kerja apa dia? Kerja kitanya, yang pertama buat apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa Tuhan larang. Yang kedua, suruh orang buat benda baik, tegur orang buat benda hak tidak baik. Yang ketiga, apa dia? Tegur menegur antara kita. Itu memang kerja buat kita. Dan yang keempatnya, tugas kita juga adalah mempermudahkan urusan orang lain. Dan yang kelima, tugas kita juga adalah sentiasa kena muhasabah, kena muraqabah, kena apa dia lagi, macam-macam benda tu kita kena ingat yang kita ni adalah terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni bila kita cerita tentang undang-undang, kalau kita di bidang orang panggil perubatan ni, kalau doktor ni dia ada akta profesional diri, dia ada akta macam-macam benda lah. Selain pada akta dia ada etika. Semua benda tu dibuatkan apa? Nak mengawal kita daripada kita ni tersalah, daripada kita ni jalan orang panggil tidak di landasan. Maka adanya etika. Tapi cerita etika ke undang-undang ke apa, semua tu adalah
perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letak nombor satu. Bila cerita tentang kita kata ladai pahala ni, kita berada di hospital. Saya tanya tadi, malam kita buat apa malam? Malam kita sambut malam nisfu Syaban. Kita orang Malaysia ni, orang Nusantara ni memang popular. Bila malam nisfu Syaban ni kat 3 kali lah baca Yasin. Kadang-kadang pergi nak pergi ke surau, nak pergi ke masjid. Jadi jangan pelik lah. Jangan pula tanya saya, zaman Nabi buat. Zaman Nabi memang tak buat. Nabi tak suruh buat gitu. Cuma Nabi royak malam takdir ni Allah turun ke langit dunia nak mengampunkan doa, nak mendengar doa kita dan nak mengampunkan dosa kita. Maka sunat pada malam takdir buatlah apa benda pun, semua tu kalau tujuannya nak minta ampun kepada Allah Taala, nak berdapat pahala, Allah beri belaka. Nak baca 3 kali ke, nak baca 5 kali ke, nak baca 3 kul ke, boleh belaka. Sebab tu saya kata bila kita faham konsep, kita tidak akan stres. Malam takdir ada orang kena kerja dalam buat. Kata, kau kena kerja sama. Sedap demo boleh gini 10 Syaban. Demo sore Tuhan ampun pahita ni. Dia ingat Tuhan ni duduk situ ya dak. Kalau Tuhan duduk di masjid-masjid, duduk di surau-surau, di hospital ni ada Tuhan. Jadi bila kita tahu Tuhan ni di mana-mana, Tuhan tengok kita semua, insya-Allah kita tidak akan stres. Bila-bila cocok orang pun berpahala. Saya kata tadi sekecil-kecil perkara yang boleh kita buat adalah kita kepada senyum. Dan senyum ni tadi bukanlah kita kata dalam, sebab kita ada ke dalam orang panggil kepada tata cara kita bersama dengan pelanggan ni, antara bendanya kena say hi. Kalau dalam hak anu lah aja, tapi kita muka kita orang Islam ni kenalah kita dengan ucapan salam. Beri salam ni boleh pahala. Jangan kita jadikan orang panggil benda tu semata-mata budaya. Bila semata-mata budaya, kita tidak menghayati. Bila-bila beri salam, tipu-tipu patutlah. Ingat kita bila beri salam, ingat tak ada ya baru beri salam ucap selamat kat orang. Tete orang jadi tidak selamat. Baru beri assalamualaikum. Tak. Kita buat benda hak Tuhan larang. Bila-bila beri assalamualaikum, gu kita apa kita pakoh main-main. Tak. Beri salam kita tidak betul. Beri salam kita dah boleh pahala. Tu benda yang paling mudah. Makna orang panggil tebarkan salam. Sebarkan salam. Yang kedua, paling payah saya kata dah tadi, benda yang ada tak perlu modal. Tak perlu modal, tak sakit kek. Orang, saya ingat orang stroke pun boleh. Apa dia yang boleh kita buat? Senyum. Nabi kata watabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudara kamu yang lain ini merupakan satu sedekah. Tu saya kata nak dapat pahala tak nanti kau kaya. Bak percayalah bila kita nanti tunggu kaya, dah kaya tak buat juga. Dah kaya kalau saya. Kalau aku kaya. Lepas tu bila kaya, kalau lah aku boleh segala isi dunia, langit dan bumi ni aku nak gini. Tak puas hati sama. Kenapa? Jangan kita pelik. Selain pada Allah kata kita ni ada kerja buat, bila sebut khalifah tadi, kita telusuri balik, kita tanya apa yang makna khalifah. Makna khalifah ni adalah orang yang diberi peranan dan peranan ni tidak akan selesai. Tak sesak. Kalau Dr. Izhar jadi pengarah Hospital Jeli, kalau kata dia kena pindah Hospital Jeli tak tutup. Kau tutup. Kita bisa panggil, tak ada lah orang lain. Kalau cocok ambil darah dia, paling pandai cari orang. Bila dia ni tak ada, kalau dia pecing, tutup hospital. Tak tutup. Saya cerita bak cocok tadi, saya ni nak kata trauma, tidak trauma, tapi pergilah. Sebab saya ni antara orang hak payah nak bila nak ambil darah ni kan 4-5 kali. Sebab tu saya pilih-pilih. Kita pergi mana-mana kita tahu dah orang biasa ambil yang mudah, kita nak dengan dia. Pasal 5 kali tak main cocok-cocok. Cocok-cocok. Buat apa orang tak timbul? Cocok dah baru orang tak timbul. Buat apa tadi tak gosok pergi timbul dulu. Nah. Okey, tu cerita bab apa dia? Apa dia dah tadi? Trauma. Saya nak cerita khalifah tadi, makna kerja buat, Allah bagi peranan, Allah bagi kerja, tak kira lah siapa-siapa bagi kerja yang tidak sudah orang lain akan sambung. Mufti, kita kata dia ni seorang yang hebat. Dia menjadi rujukan yang resmi. Wajib kena rujuk dia dah kalau apa-apa urusan resmi. Mahkamah. Kalau di mahkamah ada berlaku pertikaian, contoh mahkamah tinggi ke apa ni, kalau ada berkaitan dengan hal ehwal agama kena rujuk mufti. Adakah kerana bila dia tak ada, takkan tak tanya dah mahkamah, tak ada dah maulah ni nak tanya. Orang lain kena ganti. Sebab tu sebut khalifah. Jangan kita rasa pelik. Kita rasa perjuangan kita, contoh kalau kita kata duduk di Hospital Jeli, ada benda sesuatu yang baik kita nak buat, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat, tak dapat sokongan mungkin daripada saing-saing kita. Mungkin tidak difahami oleh pengurusan kita. Tapi kita kena ada tekad kalau benda tu baik kita nak buat. Tapi tak perlu kita rasa kecewa
Mungkin zaman kita ni tidak terlaksana, zaman kita tidak berjaya, tapi di zaman generasi selepas kita ni akan berjaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan lepas bulan ke apa? Bulan ni bulan Syaban, bulan lepas bulan Rejab. Bila bulan Rejab nak masuk bulan Rejab, pakak ni dah Allah ni mudah. Antara satu bendanya kebaikan teknologi ni, ya pakak saya bawa dalam grup WhatsApp. Kita tak pandai apa jadi pandai, tak ingat boleh jadi ingat. Apa dia yang kita kena buat? Nak masuk saja bulan Rejab, kita dianjurkan supaya baca doa minta berkat. Caranya kita sebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waktu tu kita minta, ni siapa dah ni? Dulu minta lah ni siapa? Apa kita ambil ke tak? Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allahumma barik lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rejab. Minta Allah berkat, tapi tak pernah nak cari berkat. Wa Sya'ban ni masuk bulan Sya'ban, sebulan lepas dah Rejab, sebulan masuk bulan Sya'ban, nak minta berkat. Wa ballighna Ramadan, minta juga supaya kita diberi kesempatan untuk nak bersama dengan Ramadan. Jadi bulan ni kalau tak ada nak baca, tapi bulan ni nak masuk 15 dah hari ni, bukan nak masuk hari ke-15. Boleh baca juga kalau awal bulan Sya'ban tak di tu. Sebelum masuk Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi nak royak bulan nak masuk Rejab tak baca, masuk Sya'ban tak baca, nak masuk bulan puasa kan, pagi puasa tu ingat puasa dah kita ni, masuk bulan puasa. Patut apa minta berkat kerana nak jumpa dengan tetamu agung. Siapa dia? Ramadan. Kita siap awal-awal dah. Kalau kata kita orang yang kena kerja shift ni, awal-awal dah kita buat jadual kita. Saya ingat mungkin kalau kita kata petugas hospital tak ada, dia bagi shift, esok nak kerja hari ni baru royak. Mungkin seminggu 2 minggu keluar dah dari segi jadual kita. Kau saya salah royak. Betul kan? Jadi kita boleh rancang. Bila kita boleh rancang, kita pertama tidak akan stres, dan yang kedua kita boleh rebut pahala ikut di mana kita berada, ikut di mana kerja buat kita, ikut di mana tugas yang diberi oleh majikan kita, dan tu sebenarnya juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita tadi, pertama kita mampu buat, yang kedua senyum pun mampu buat, dan yang ketiga saya ingat benda ni mampu buat juga, tapi payah. Dia jadi game muka lain dulu. Padahal diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memulakan perkara yang baik ni, kita disunatkan untuk membaca. Baca ke dia? Baca bismillah. Tu. Kita tengok ke orang Nigeria. Saya suka tengok dalam TikTok tu kan. Fufu. Suka. Suka tengok. Tak saya tengok pun bab kita dia buka dia dalam medsos ni, benda yang pernah kita buka dia akan jadi FIP. Dia mari. Saya suka tengok, bela-bela tengok. Allah dia. Sukalah tengok dia makan. Dah makan panas-panas dengan bagai fufu ni, bagai lembek. Fufu ni pula pesing dia tak boleh kunyah. Dia bagai lembek blender. Dia kena panggil gopa-gopa, cicuh dalam tak kira lah kuah ke apa, dia kena buah dalam pula terlelal. Dah lah panas-panas. Tu nak cerita. Apa dia mesej saya nak sebut? Saya kata nak memulakan kerja buat kita yang baik ini adalah kita disunatkan membaca bismillah. Lepas tu bukan kita saja baca. Kalau kita jaga passion ataupun kita ada apa dia? Tak kira lah kita ada pesakit dalam dah. Kita ada pula outpatient. Hok mari ni lah, hok mari ada temu janji, hok mari jumpa kita ni. Tak, kita baca bismillah. Kita kalau tengok orang tu nampak, moga kita boleh check. Islam kedak kita boleh check. Hok kita boleh check lah. Kita lihat dia pertama senyum, yang kedua kita baca bismillah. Lepas tu kalau ada apa-apa prosedur kita nak buat, kita bukan suruh, kita hoyak dia, makcik baca bismillah dulu. Mudah-mudahan kalau kita baca ni Allah bagi mudah. Kalau saya ni nak gagal cari orang makcik nak cocok ni, mudah jumpa makcik baca bismillah. Bismillah kita yang pertama kita boleh pahala. Bismillah kita yang kedua kita suruh orang pun boleh juga kita. Dan kita suruh dia pula suruh. Lihat rumah suruh tok lelaki dia, tok lelaki suruh anak, suruh berganda-ganda pahala kita. Sebab tu saya kata ladang pahala bermula di sini. Tu cerita bab baru ke apa dia, baru 3 tu. Pertama ke apa dia ada? Tak ingat dah saya. Pertama salam, yang kedua yang ketiga bismillah. Dan yang keempat, saya bila mari ke hospital kali pertama saya mari,
Tak pernah sapa, lalu je. Muka lalu nak pergi Gua Musa kan. Tak je masuk. Cari-cari juga mana hospital jeli ni. Jadi Allah takdirkan saya mari saya sapa. Mari-mari pula jumpa dengan Sisi. Tak jumpa lagi dengan pengarah. Saya kata boleh kau saya pakai mari terjah. Tapi dalam hati saya ni mari nak jalan nak tanya khabar je. Kalau ni pun kita mari semula pula. Alhamdulillah ditakdirkan hari tu. Sisi kata pengarah ada, dia adalah urusan dalam ni juga. Betul ni. Saya kata tak apalah, dah mari-mari dah saya tunggu je lah pengarah. Terima kasih banyak pengarah yang sudi tunggu. Bukan tunggu jugalah. Saya pun tunggu pengarah. Pengarah tu maknanya dia dalam kesibukan dia memberi ruang kepada saya. Jadi marilah saya sini. Bila mari sini, yang pertama kita nak adalah nak menyampaikan mesej bahawa Jabatan Mufti Negeri Kelantan ni kita ada program. Programnya kita serve khidmat kita. Kalau tuan-tuan perkhidmatan kesihatan, tapi Jabatan Mufti Negeri Kelantan ni khidmat nasihat. Nasihat sama ada nasihat hukum, fatwa atau juga panduan-panduan berkaitan dengan hal lewat agama dan di Jabatan Mufti. Jadi selain daripada itu juga nak menentukan kita ni 15 Syaban hari ni kan. Hujung bulan ni berapa puluh? 30. Hujung bulan 30. Jadi 30 orang panggil hari ke apa dia? Hari waktu pak. 30 Syaban hari ke apa dia? Saya tanya tak ada hadiah. Sekali saya mari ada semua hadiah. Ada. 30 Syaban hari ke apa dia? Wah, ada kata hari Syok Wasangka. Ada juga hari Syok Wasangka. Hari tengok anak bulan. Bukan hari tengok anak bulan, hari Syak. Sebab kita tengok anak bulan pada hari 29. Nak menentukan sama ada esok tu masuk bulan lain ke masih bulan yang sama. Jadi esok ke tu 30 dia panggil hari Syak. Bila hari Syak kita dilarang berpuasa kecuali puasa ganti. Jadi kalau ada terboleh tak ada puasa tu boleh puasa 30 hari bulan. Kok ganti dah. Jadi kalau hak saja-saja nak puasa tak boleh puasa. Okey, 29 hari bulan di mana-mana negeri pun yang menentukan, yang buat kerja buat nak tengok anak bulan adalah Jabatan Mufti Negeri Kelantan. Lepas tu kalau ada orang, sebab saya nak sebut ni supaya kita tidak stres. Stres kita yang pertama, ada orang ni dia bisa. Muka dia ada gun ni kan. Ni dia ada gun ni. Bila ada gun ni dia bisa. Dia mari pecek. Wah, tak betul ni ke pula. Gagal pula dah. Gagal dengan Spita. Spita pun panggil Jabat Mufti. Jabat Mufti pun mari ukur. Ni nak mari. Saya tak pasti mungkin mari ke tak hari ni. Dia maklumkan saya rakyat dah Spita Jeli, kita dah buat surat nak minta. Ni, kebetulan hari ni kita mari program. Saya pun tanya pengusaha Spita, tanya melalui wakil kita lah, so tanya pengarah, boleh ke tak kalau dia mari sekali. Jadi Spita kata tak ada masalah, kita alu-alukan. Jadi tengoklah siapa mari ke tak. Nak ceritanya, tiap-tiap hujung bulan 29 bulan kita buat cerapan anak bulan. Bila buat cerapan anak bulan, kita akan menentukan sama ada esok tu dah masuk hari lain, dah masuk bulan lain ataupun tidak. Dan di Spita ni penentuan arah kiblat. Saya kata tak servis stres tadi, kita tak sah ambil kerja buat orang. Kadang-kadang kita ni tidak doktor tapi ni nak buat kerja buat doktor. Tu jadi penat juga. Tak. Kalau kita ni tukar apa dia tukar je pergi makan cara hak tu sudah. Kalau ada benda tak kena ke apa, tak apa pergi royak ke doktor. Tapi jangan kita pandai-pandai nak buat kerja doktor. Begitu juga doktor. Kalau dia tidak driver, dia tidak pilot, jangan pandai-pandai buat kerja pilot. Nak ganti tak apa. Tapi jangan pula dia lagi pandai. Sebab setiap orang ni Allah buat ada perkhususan dia dah. Kelebihan dia duduk mana walaupun dia seorang tukar kebun. Tukar kebun dengan kita, kalau nak tanya bab-bab pokok-pokok ke, bab-bab nak landscape ke apa, bisa dia pada kita. Ada juga dalam keadaan tertentu bisa kita. Tapi kita kena ingat kita duduk mana. Kerana sempadan yang Allah SWT beri tadi bukan tak sebab kita capur. Kalau ada benda nak kongsi, kita kongsi. Tapi jangan ambil kerja orang sebab nak mengelakkan kita ni daripada stres. Bila kita menguruskan, kita kata kita ada klien, kita ada passion, antara selain daripada kita sebut bismillah tadi, kita kena tengok juga keadaan. Kalau kita menguruskan orang dalam ward, kita ke arah HMI. HMI ni mana hospital mesra ibadah. Bila mesra ibadah jangan mesra saja. Spita yang mesra tak mesra-mesra pun. Spita mesra. Ada cukup lekat tempat semaya dengan alat bantuan kita nak memudahkan orang nak melaksanakan ibadat. Tapi hak je cara tu tak mesra-mesra juga. Tak. Pertama mesra ni dia kena latih. Tak ada orang semula jadi lahir-lahir tu mesra lah, dia kena latih.
Kalau pesen kecek banyak, tak panggil mesra. Tu pesen ke apa dia? Bukan mesra tu. Tu pesen orang jenis mulut banyak. Tahu orang panggil mesra alam. Tu tak apa, tu mesra alam. Tu bukan mesra alam. Kena cek juga, kalau lebih telajak orang lain pun boleh stres. Dia ulai cerita tu lah. Tak ada ayat dah. Kalau saya kerak lah, bukan ayat dah mari. Tu dah. Tak ayat tu lah. Tu ulai. Kan nak ayatnya dia ni tahu. Dah. Patut cerita buat aku tak kalau boleh lah orang. Kalau orang aku dia kat orang kan ada WhatsApp ni. Pak masuk, dia tak ada baca, habis baca tajuk, sabar dah. Sabar. Nak royak takut dia kat orang. Okey, cerita bab passion tadi. Saya kata selain daripada kita buat tadi, kita kalau kita jaga buat tadi, saya pun nak sebut konsep HMI kita, selain daripada kita sediakan prasarana, kita sediakan suasana tadi, mesra ibadat, orang yang pun kena ada talent lah. Dan talent ni tadi kena belajar. Learning kita ke arah bukan tak pandai dah. Saya kata pertuah kita berada di hospital ni, benda yang kita buat esok-esok kita pun seperti tu juga. Tak ada orang duk segar sampai 70 tahun segar, 100 tahun segar, 115 tahun segar. Tak mati-mati kau kita. Mati. Tak sakit-sakit kau kita. Sakit. Akan sakit. Dalam dunia ni Allah beri orang-orang tertentu saja. Ada kau orang tak pernah sakit? Siapa dia agak-agak orang tak pernah sakit ni? Orang tak pernah sakit ni, nama dia, gelaran dia adalah Fir'aun. Fir'aun Allah uji dia tidak pernah sakit. Bila tak pernah sakit itulah siapa orang keliling dia ni bodek dia, up dia, sehingga dia mengaku dia ni Tuhan kerana dia tidak pernah rasa sakit. Okay. Tapi kita ni jenis bakal sakit. Ingat bila kita urus ke orang ni tak ada dah. Kita pergi ke wad. Selain pada kita sedia dah belaka, petugas-petugas kesihatan juga kena ready lagu mana kita nak permudah ke orang, kita kena ngaji. Bila kena ngaji, dua benda, ngaji lagu mana nak buat. Yang kedua, kita persiapkan diri kita, skill lagu mana kita nak berkomunikasi dengan orang. Dalam Islam ni, dalam Quran dia ada panggil etika. Bila kita nak kecek dengan orang, bila kita nak berkomunikasi dengan orang. Yang pertama, dia ada qaulal layyinah. Bila kita sebut qaulal layyinah ni, maknanya kan dia kata-kata yang lunak. Orang panggil kat pandala, kalau dia kecek ni kan sakit pun hilang. Dengar dia kecek, pakai cocok tak berasa. Anda deh. Kan kita tengok doktor dalam YouTube dia kan, dia main dengan budak, dia buah-buah ni, nampak dia cocok, tak ada rasa sakit. Tak. Itu qaulal layyinah, kata-kata yang lunak. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Allah SWT perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, izhaba ila fir'aun innahu tagha. Allah kata, mu dua orang ni, Musa dengan Harun tadi pergi jumpa Fir'aun. Tapi sebelum pergi jumpa royak lalu, tapi mu kena ingat kepala mengak. Tu jenis something. Ni jenis yang tak ira kat orang. Pasal bapak jahat ni hok nak pergi jumpa ni, innahu tagha. Tapi Allah ajar lagu mana? Fakula, mu kena royak, mu dua orang ni kena kecek, mu kena kata fakula qaulal layyina. Menggunalah kata-kata yang paling sedap dia dengar, kata-kata yang lunak. Sebab apa? Allah kata la'allahu yatazakka, mudah-mudahan dia boleh terima, dia rasa apa panggil boleh terima lah. La'allahu yatazakka au yakhsha, ataupun dia rasa gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setara Firaun pun Allah suruh buat lagu tu. Pas kita tak jumpa seorang abuk lagi, Firaun mari peta kita. Paling-paling mari ni kan hok dia stres dah rumah. Turun pada rumah tu dak. Kalau reti dah lah. Nak siap go tu, nak siap go ni, reti ni siap lama. Di tubuh dia ni ke hak wajib ada ni, pakaian berapa jenis ada. Hak wajib, saya sebut wajib, jangan royak sunat, hak wajib. Hak wajib ada berapa? Reti ni ada ni 5. Orang jantan ada berapa? Sebut orang jantan dulu dah. Jangan marah saya. Orang jantan dia ada hak datah, apa panggil? Laju. Dia ada hak bawah ke dia? Seluar. Pas dalam seluar? Ya ada hak kecil kan? Asas. Kita tak asas. Asas. Jangan pula kata ada lagi tak, kita sebut asas. Bila retina atas sekali dia ada apa dia? Tudung. Turun hak supaya kita sikit bawah. Baju 2. Turun bawah sekali. Kain 3. Dalam kain. Nak dalam kain.
Atas dalam baju kecil. Dia ada kecil juga, ada baju kecil. Dia ada surat dia lebih dia ada baju kecil, dia ada tudung. Beza dengan orang lelaki. Jadi untuk kita nak elakkan stres, tak kira siapa lah kita duduk mana, kita suami isteri ke di rumah ataupun kita duduk sini berlainan dengan gender, kita kena kenal dulu. Bila kita kenal barang, teman tak kenal barang. Bila kita kenal barang, kita tidak akan stres. Sebab kita tahu dah basic. Tak, kalau dengan orang Tino ni tak nak elak pada stres. Kalau saya lah, kalau saya, kita suruh siap dulu. Dia sudah gapo buat, baru kita pergi mandi. Sebab kita tak lama. Tapi kalau kita siap dulu, masuk dalam kereta, kalau kita baca buku daripada kulit ke kulit habis dah, dia tak siap-siap lagi. Kita stres. Sak khabar habis dah, seorang Cina tamil baca belaka, kita stres. Tapi bila kita kenal pasangan kita ataupun kalau di tempat kerja, orang panggil antara gender ni kita faham, maka kita tidak akan stres. Bila kita cerita tentang kerjaya kita, salah satu bendanya kadang-kadang kita ni terlalu memikirkan di luar pada kerja kita. Kita suka banding-banding. Bila kita banding ni, bukan kita nak, patut kita banding dengan orang ni, cari kelebihan kita tu ada mana, baru kita tidak stres. Tak apa, aku kerja nyapu pun kalau tak ada aku, kau belana hospital ni. Kalau tak ada aku, mari audit tak lepas. Kalau tak ada aku ni, kalau doktor lalu lecing gebuh, boleh jatuh, stroke kemungkinan. Makna kita letak peranan kita terbesar kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat dia, Allah ni sayang kita kan. Dia royak belaka. Kita tak cari tak jumpa sebab kita suka cari jauh-jauh tu. Kalau Bill Gates royak dekat Soho penuh mulut lah kita. Kalau Shakespeare dak orang jenis bisa sastra baca tu kat rasa hebat. Tapi ya Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tidak baca. Kata Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni tidak rasa kecewa. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah kata dia suka yang berjuang di jalan dia ni dalam keadaan satu binaan yang seolah-olah satu binaan yang tersusun. Saya nak tanyalah, kalau tak ada jurawat di hospital ni apa ke berlaku? Kita tak tutup tapi tempang. Ya bagi tunjuklah, doktor tunjuk ke MA tunjuk ke doktor. Silap-silap tunjuk pula pada apa dia salah lagi? PPK, pembantu perawatan kesihatan. Bagi tunjuk. Tidak lengkap, pusingan tidak lengkap. Tapi Allah kata dia suka kepada orang yang berjuang di jalannya. Kita ini, kita berada dalam satu perjuangan. Perjuangan kita yang pertama, berjuang untuk kita nak dapatkan nafkah. Orang lelaki, ketua keluarga wajib menafkahi anak dan isteri dia. Orang di bawah tanggungnya dia wajib. Yang kedua, kalau orang perempuan, dia berjuang juga untuk nak membantu suami dia. Yang ketiga, selain pada tu, kita nak cerita selain pada nafkah ni tadi, nak memenuhi tanggungjawab fardu kifayah. Kerana adanya kita ni orang lain duduk luar tak dosa. Tapi kalau kita tak ada, di Jeli ni sebetulnya habuk tak ada hospital. Seorang doktor pun tak ada. Jurawat pun tak ada. Nak gimana nak kena kita tanah merah. Kita pertama dah menyusahkan orang. Yang kedua ni kita orang Jeli dosa belaka. Kalau mampulah, kalau memang tu je, kalau kajian kata dah memang situ je ada. Tu tak apa. Tapi oleh kerana kalau hospital ni ada tapi orangnya tak ada, maka ketika tu berdosalah orang-orang yang terlatih tadi kerana tidak berperanan. Okay. Tu cerita bab hospital tadi. Bila kita cerita bab hospital, saya kata tadi kita nak alih kepada dia, nak alih konsep kita mari kerja nak duit. Betul, Allah tak larang. Mari kerja nak cari nafkah. Betul, Allah tidak larang. Boleh pahala cari nafkah. Kenapa nak cari nafkah? Supaya dapat menyara anak dan isteri. Mari nak cari duit supaya hidup kita tidak hina, hidup kita tak sampai minta-minta dengan orang. Tapi kita letak nombor satu, kita mari kerja kerana Allah suruh. Mari kerja pula kita letak itu kerana aku suka kerja ni boleh bantu orang ramai. Kalau kerja pak lain tak jumpa dengan orang. Kalau kita duduk nyaku kebun kita kan, kita jumpa siapa agak-agak? Jumpa dengan tak berai. Kalau kita berusaha nak jual beli, jumpa dengan kadang-kadang orang mari nak gala, jumpa jari-jari, tak jumpa ramai orang. Bukan nak cerita kerja dia ni tidak mulia, tapi dia tak banyak jumpa dengan orang. Tapi mulia juga. Dia menyediakan makanan untuk kita dan kita terjamin kerana adanya orang-orang pekebun-pekebun tadi. Tapi balik kepada kita di hospital ni,
Ubah konsep daripada kita mari kerja kerana nak cari pitih, mari kerja kerana nak cari nafkah, letak nombor satu, mari kerja kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita letak gitu kan, tiap-tiap kali turun kerja, kita dah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa perkara saya tadi ada 4 kan? Pertama beri salam, yang kedua senyum, yang ketiga bismillah, yang keempat yang keempat ke yang kelima? Tangan buku habis dah yang kelima. 5 ni nak ayat ke apa dia lagi 5 ni? Saya kata tadi lagu mana nak ubah daripada keadaan biasa tadi kita mari kerja kerana cari nafkah, mari kerja kerana kita nak cari duit, mari kerja kerana tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana lagi cara bila kita berada di hospital ataupun berada di panggil di bidang kesihatan tadi untuk kita nak menjadikan kerjaya kita ni ladai pahala. Saya kata tadi HMI, hak kita nak buat. Bila kita tunjuk kat orang, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sebut man dalla ala syai'in kafa'ilihi. Siapa-siapa yang menunjukkan sesuatu seolah-olah dia berbuat. Tunjuk kat orang, tapi belum kita tunjuk tu kan jangan pergi dalam keadaan orang panggil. Saya sebut dah tadi, kita ada ni cara kita nak berkomunikasi dengan orang Allah ajar. Pertama, qaulal layyina, cari kata-kata yang lembut dan lunak. Gapo bila orang dengar, orang panggil apa kaki. Benda ni orang suka kan? Bila dengar orang kecek gini galik dia, siapa nak kecing tak berasa nak kecing. Habis orang terkecek baru berasa nak kecing. Kalau boleh siapa tahu tu. Okay. Yang kedua, diajar dalam Al-Quran bagaimana berkomunikasi dengan orang supaya kita ni mudah ke kerja kita ni adalah qaulan karima. Qaulan karima ni kalau kita kena tengok orang yang lebih pada kita, orang yang lebih berusia, orang yang patut kita hormat, kena menggunakan perkataan-perkataan penghormatan. Jangan kita ni kan asal kita kenal nama pakai panggil nama. Walaupun benda ni kita kata dalam panggil tata cara pengusaha pejabat ni, kita kena panggil cik, panggil datuk, dating. Kalau kita tahu dia datuk, panggil dia datuk, tak ada masalah. Ni kita tak kenal dia, hanya nama, panggil dia. Kalau tengok dia ni orang ni kapur-kapur berusia, kena panggil pak cik. Boleh panggil abang. Takut kejut, dia suka aku kejut. Takut kejut ni kan hak patut stroke sikit jadi minor, jadi kau berat. Orang panggil apa? Terlalu gembira. Bahaya juga terlalu gembira tu memilih kata-kata tadi. Allah ajar kepada kita qaulan karimah. Yang pertama, kalau mak ayah kita, pak saudara kita, tok kita, kena kecek, kena guna kata-kata penghormatan. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak berdepan dengan kita kata tadi, nak menjadikan tempat kerja kita ladang pahala melalui komunikasi. Disebut juga qaulan sadida. Ni payah nak buat. Saya nak sebut dalam Al-Quran ada sebut, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kecek juga kalau masa nak ni tolong peringat saya dah. Saya tak tengok je. Okay. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ciri-ciri yang saya sebut tadi, qaulan qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, qulu qaulan sadida. Allah kata mu kena kecek kata ni, kata tobek mulutmu, mu nak kata kau, mu nak kecek, mu nak nyanyi, mu nak bersyair, mu nak gapo dia satu tobek pada mulut, mesti qaulan sadida. Kata-kata yang hanya benar-benar sahaja, benarlah. Tak kecek muka lain, muka pelawak, muka nipu, muka benda buruk-buruk, kita tak kecek, hanya qaulan sadida. Bila kita buat lagu tu, kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum. Padahal kita tak buat gapo pun. Allah kata dengan cara kita buat tu, Allah akan buat, Allah akan jadi kita, kerja buat kita ni yuslih lakum. Allah akan jadi comel kerja kita. No. Pertama kita buat hanya kecek benda betul, yang tubik mulut kita hanya betul. Tapi Allah bagi jaminan dengan cara kita buat yuslih lakum a'malakum. Kerja buat kita akan jadi comel, akan jadi lain, akan jadi ikut aturan, akan jadi ikut etika, akan jadi ikut garis panduan apa-apa cerita lah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam masa yang sama Allah mengampunkan dosa kita. Padahal tak ada tangan pun doa ya astaghfirullah. Ada kita sebut tak ada. Hanya dengan kecap tu, tapi Allah dah beri kita keampunan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah kata wa may yuti'illah, siapa-siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulah dan rasul dia,
Faqad faza fawzan azima. Orang lagu ni orang yang mendapat kejayaan yang berganda, gilang gemilang, terbilang, macam-macam lah makna great. Kejayaan yang paling besar. Okey, saya sebut tadi qaulan, mula-mula qaulan layyina. Yang kedua karimah cerita dah. Yang ketiga kita sebut qaulan sadida. Ada orang tulis ke? Pahaning kan tak ke sisi nak tengok siapa dia catat terbaik, nanti kita akan beri CJ peserta terbaik. Okey. Berapa dah saat ni ciri-ciri komunikasi? 3. Lepas tu kita ada qaulan maisura. Hak ni kena ngaji dah, kena pergi ngaji. Tanya orang pandai kecek, kena pergi belajar komunikasi. Qaulan maisura ni kata-kata yang tersusun, indah, tersusun. Kalau nak kecek kat orang panggil tak pakai nepuh. Kejut orang tak? Memang nak kata tu benda betul, tapi tak pandai lah dia ni kecek. Hak nak kata tu comel dah, tak pandai. Susun comel dulu. Tak jumpa dengan orang ni kan, contoh macam kita tengok dah. Allah dia ni. Tengok tak adil subuh tak bangun dak lewat ni kan. Pukul 9 tak mandi lagi. Zuhur nampak tak ada gerak pergi mana-mana lagi. Jangan kita pergi ni nak royak benda comel dah cara kita. Gigi pula kita kata dek epok cik ni nak kau tak reti tengok tari ke? Kita nak royak benda comel. Betul ke cara kita? Salah. Jadi guna susun molek. Kalau orang ni kan supaya nak, kalau kita nak meminjam pitih dengan orang pandai nak karya ayat. Kadang pergi keliling rumah kelik. Percubaan pertama, percubaan kedua tu strategi nak lagu mana. Kadang-kadang sampai 7 kali nak royak, pandai kita susun. Nak bahasa dengan orang, terutama sekali dengan apa klien kita, dengan passion kita susun comel. Cara lagu mana? Ni bukan saya nak royak, saya pandai, ni salah satu contoh. Kita tanya dia lah, Pak cik subuh tak ada lagu mana? Ambil emai yang gapo beres mudah ke? Kau ada gapo-gapo? Wak lolok tanya, jangan suruh tanya pula, jangan tanya pak cik mai ada ke tak, jangan tanya lagu tu. Nah, marah kau orang. Bila kita buat lagu tu dua benda. Satu kita tegur dia, yang kedua kita beri ruang dah jalan. Berapa dah? 4. Qaulan layyina, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan apa dia lagi? Sadida, maisura. Berapa dah 4? Dia ada pula qaulan salama, kata-kata yang selamat. Maksudnya kena belajar lah. Jangan pula kita ni kecek, kita tak reti kelih tepat. Bahasa-bahasa kita nak guna tu pastikan yang kita kecek ni pertama difahami, yang kedua tidak memberi maksud yang sebaliknya. Duduk di Kelantan kena belajar bahasa Kelantan. Pak tu doktor mari Kelantan ni kan dia belajar. Ni mari gak bertanya pak cik ada masalah ke apa ni pak cik, boleh kita tahu. Pak cik ni rasa sengkak je perut. Kita pun pening tak? Aku pelik lah pak cik ni rasa sengkak. Kau ingat apa, sikap ke apa? Dok kita ni stres marah. Lepas tu kita nak sebut tadi kena salama. Nak kecek dengan orang kena pasti mesej tu siapa. Nak kecek dengan orang supaya mesej tu tidak mengejutkan orang. Kita kena guna qaulan salama. Lagi berapa dah? 5. Lepas tu yang akhir ni kepada dia. Akhir nak kata apa akhir? Okey, ulang semula, boleh ulang. Kita di penghujung dah, mula-mula ulang. Mula-mula sekali. Layyina apa tu? Karimah apa tu? Lagi? Salama. Okey, yang kena kita tawakuf dulu. Siapa-siapa nak boleh WhatsApp saya dah. Dia tok guru tak boleh beri habis. Okey, akhirnya kita nak berkongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan, bagaimana hasrat Hospital Jeli nak buat HMI tadi. Kita nak bawa minda kita, sebab di mana-mana kan bila benda baru ni orang bunyi belaka. Tapi bunyi 2-3 hari dah. Dulu kan kita ada bila nak cek orang, kita apa dia panggil ni? Nak cek BP, kita guna apa dia? Dulu. Itulah hak paket-paket sepapam tu tak? Dan ni guna lagi. Guna juga, ada setengah-setengah tempat itu tak percaya. Atau alih tak puas hati. Main kita cek itu pula. Lah ni yang mudah. Pakai letak sini, sambung wayar, paket. Tunggu bunyi, tengok. Tak puas hati. Biasa 2 kali. Biasa saya duduk klinik kan mesti buat 2 kali. Kata buat apa 2 kali? Takut tak adil kan? Cik
Lengah-lengah gapo panggil lorak-lorak tu ke. Ada stres-stres gapo. Pada kita relax dah. Tak puas hati buat 2 kali. Tak apa, tak ada masalah. Tu comel juga cara kita bahasa dengan klien kita. Kita tak pakai dak tu, kita pakai hak moden. Tapi nak royak daripada hak kita pecek-pecek tadi kepada hak moden tadi, kena ngaji juga. Dan kalau orang tak nak menerima perubahan, benda baru, dia akan rasa stres kan. Baru yang belajar hak ni. Mari pula hak baru pula. Hak ni pula. Bateri dah lah tak bui bateri. Kajian ni kedekut, bateri tak bui. Kau tu kan pakai bateri. Dia kena boleh pakai juga cocok di pelak. Sekejap pula kena cocok pelak. Ngepek lah kita. Jadi bila kita ke arah SMI ni, mungkinlah ada penambahan sikit dari segi kerja. Kita terutama sekali hok duduk dalam lewat ni, bukan suruh kita buat cara pergi gosok-gosok, tak perlu gitu. Tunjuk cara. Kalau lah passion kita tak tahu, kita kena ajar dia. Kena ajar dia lagu mana nak ambil air semaya. Bila-bila ajar, kita mengajar diri kita. Sebab tu kita ni bila orang Melayu ni, orang tanya apa tak semaya? Tak ada air. Kita pun tengok tu air ada. Cuba dah air. Ni ke apa dia ni? Boleh tak ambil wuduk dengan sebotol air yang kecil ni? Boleh. Saya kata sebotol air yang kecil ni boleh 5 kali ambil. 5 kali ambil. Lepas ni kita ngaji lah. Lagu mana nak buat? Lagu mana nak buat kena ngaji lah. Kita ni tak rukun nak ambil wuduk ni kena ada paik. Paik pula kena buka bau supaya mandi. Tu baru sempurna wuduk bagi orang Melayu. Jadi lepas pada ni kita ajar ni kan, kita nak ajar kat orang bila sama kita belajar, betul tak? Kelik rumah esok-esok kalau kita ramalkan suami menjaga isteri menjaga suami yang terlantar. Suami menjaga isteri yang terlantar. Berlatih lagi ni. Bukan bila sebut berlatih kan ada orang belakang kata menasab apa ustaz ni. Yang suruh berlatih. Macam doa supaya aku ni seterus. Tak. Kita kata segala ketentuan kita tidak tahu. Mati kita tak tahu mana. Ada 2-3 benda ada. Allah SWT sebut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Pertama dia sebut maza taksibu wada. Tak tahu esok nak berlaku gapo. Ada siapa tahu? Saya dulu suka tengok TV, dia ada Good Morning Chicago. Salah kau sebut Chicago ni. Chicago betul Chicago. Ada orang tengok kau filem ni? Saya berhimna Good Morning Chicago. Ada orang tengok? Akak tanya hok mana tengok. Saya suka tengok. Cerita ni lagu mana? Cerita dia bila pagi ni bukan Allah bagi kelebihan sebab cerita tu nipu. Nak ayat cerita dalam tu kelebihan dia akan boleh suat kau bawah. Suat kau bawah ke apa dia? Suat kau bawah bila dia baca ni dia boleh tahu dah apa dia akan berlaku. Retak mana nak rutuh, mana nak gini. Jadi dia jadi stres lah. Stres dia kena pergi kejar. Retak nak rutuh dia kena unggar pergi pak retak tahu orang. Kata ni accident. Ingat tak cerita ni? Okey. Ni bila kita ada? Betul. Tu nak ceritanya kena hadapi segala kemungkinan, kena terima teknologi baru ni dalam kerjaya kita. Baru kita tidak akan stres. Lah ni sebenarnya kalau kita nak sebut stres, teknologi ni banyak dah bantu kita. Tapi kita ni menjadikan teknologi ni sebagai orang panggil alasan. Alasan sebab apa? Ada alasan kena tambahlah gaji dan macam-macam mesin ni jaga. Padahal dengan ada mesin tu boleh tidur molek pun. Dulu nak jaga pesakit dalam wak kalau shift ni kan tak boleh tidur langsung. Dia kena ada kerja perhati. Lah ni dia dah ada gapo panggil hot boning tu gapo panggil? Itulah benda-benda alert ni. Makna kalau tidur pak kalau baru pun boleh tahu dah. Makna boleh lah ada ruang untuk tidur dan insya-Allah buat akhirnya saya nak sebut supaya kita tidak nyesal. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya royak awal-awal kita. Kita ni kena nyesal dulu baru nak buat. Tapi kita ubah konsep biar kita hari ni jangan orang panggil jangan kita rasa menyesal tapi kita telah buat apa patut kita buat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh kita buat agama belanja mengguna membuat mimma razaqnakum apa yang kami berikan kepada kamu min qabli an ya'ti ahadakumul maut sebelum kamu didatangi dengan kematian. Belum kita nak mati. Kenapa kau orang nak mati esok-esok dia akan minta dengan Allah SWT fayaqula rabbi laula akhartani. Dia akan minta pada Allah SWT supaya memperlewatkan sedikit sebab apa dia? Dia nak fa'as-saddaqa, nak bersedekah wa akun minas salihin, nak jadi orang yang baik-baik, nak buat benda-benda yang
yang baik. Jadi kita sebelum kita menyesal yang kita tak ada nak buat hari ni, ambil lah, sahutlah orang panggil konsep HMI ni tadi sebagai satu peluang untuk kita nak menjadikan kerjaya kita ni ladai pahala. Oleh kerana penceramah kedua kita dah sapa, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuba kita tutup dah lah.